Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'mal fa'alna fid dunya waj'alna minal najihin wal faizin wa mutazin fil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bukanya dan kita baca surah Al-Fatihah. Kita sekalkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sekalkan kepada seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita kesemuanya, dan juga kalangan keluarga kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Kemang Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita pada malam ini dalam suasana kita telah melakukan satu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kita telah melakukan satu ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pada Allah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima segala apa yang telah kita lakukan, kerana hanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dia akan berjaya sama ada di dunia dan juga lebih-lebih lagi di alam akhirat nanti. Dan jangan lupa pasal i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan satu nikmat. Bila mana kita duduk rumah Allah ini, nikmat Allah berikan kepada kita, kita tak kalut dengan raja dan juga sebagainya. Maka pasanglah i'tikaf kita pada Allah. Masa yang lalu pergi meninggalkan kita ini merupakan salah satu kebajikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak sambung lagi bacaan kitab kita muka surat yang ke-83, yang mana kita telah membahaskan dua rukun. Yang pertama, iaitu yang pertamanya adalah syahadah, yang keduanya adalah sembahyang. Sebelum saya mulakan yang ketiga ini, melakukan zakat ini, tuan-tuan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu lepas saya nak buat mai dua hadis, tapi saya tak ingat satu lagi saya terlupa. Hutang. Maka malam ni nak bagi tahu balik hadis yang berkaitan dengan sembahyang itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata para sahabatnya, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba kami nampak Nabi sedang bersembahyang. Dan apabila dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat mendapati dan juga sahabat buat kesimpulan, bila mana Nabi ada satu benda yang begitu besar dalam hidupnya, ada satu ujian yang mendatang dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dia bersegera bersembahyang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu hadisnya, tuan-tuan. Hadis ni adalah kitab hadis, yang mana hadis ini memang hadis yang bertaraf sahih, yang mana Nabi apabila ditimpa satu kesusahan, satu ujian dan juga satu perkara yang amat besar, maka Nabi dia segera menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata lagi Aisyah radhiyallahu anha ataupun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada yang satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita,
Al-salatu silatun bainal khaliq wal 'abdi. Sembahyang itu merupakan salah satu ujian ataupun tali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tali di antara Allah Khaliq dan juga tali di antara seorang hamba, maka sembahyang adalah perantara bagi mereka keduanya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang boleh kita ambil pengajaran kat sini bahawasanya kalau kita ada masalah apa jua sekalipun, jangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga walaupun kita ada masalah, kita dekat yang lapang dan juga sebagainya, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala Allah nak uji dengan apa yang kita ada pada ketika ini. Allah bagi ujian pada kita, Allah nak tengok adakah kita ini berujian dengan sepenuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bersembahyang pada Allah? Adakah kita sujud pada Allah? Adakah kita minta lagi pada Allah ataupun sebaliknya? Maka ujian ini datang dalam pelbagai bentuk. Maka di antaranya yang ditunjuk kalau Nabi Muhammad SAW, bila mana ada sesuatu perkara yang amat besar, maka para sahabat dia nampak Nabi sedang bersembahyang. Hadis yang lainnya juga telah kita sentuh bahawasanya ketika mana Nabi dan juga para sahabat sedang duduk bersembang ni, bila mana tibanya waktu solat, kata para sahabat, seakan-akan Nabi tidak kenal dengan kami dan juga kami juga tidak kenal bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bermaknanya bila duduk dalam keadaan mahal keduniaan ini, dengar kalimah azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dikatakan oleh para sahabat ketika itu Nabi meninggalkan perbuatan dengan para sahabat. Nabi dia menuju kepada sembahyang pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan ke Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sambung lagi bacaan kitab kita ini. Baik, sebelum lagi kita sambung ni, nak sambung sikit cerita bahawasanya pada baru-baru ini pejabat agama telah pun menerima, baru-baru dah tuan-tuan. Nah, kalau tak saya salah, saya hari Isnin, tuan-tuan, hari Isnin baru-baru ni. Hari Isnin ke kemarin? Kemarin tuan-tuan, ada 3 orang saudara baru yang masuk, tuan-tuan, ke pejabat agama daerah Langkawi. Waktu pagi, ni nak tanya tentang hidayah ni tuan-tuan ni. Waktu pagi datang seorang yang beragama Hindu. Tuan-tuan, dia mai dengan seorang anaknya. Anak dia pakai elok dah, dengan tudung semua cantik dah tuan-tuan. Nah, baik, anak dia ni telah pun convert dalam masuk agama Islam, tapi ibunya tidak. Tuan-tuan, ibunya tidak. Dan terdetik pada hari itu, pada kemarin, ibu dia ajak anak dia datang ke pejabat agama. Maka mereka pun datang pejabat agama, mereka meluahkan perasaan nak masuk dalam agama Islam ini. Si ibu dia kata nak masuk dalam agama Islam. Saya kata kenapa paksa? Jawapannya adalah tidak. Saya kata ada suami tak? Suami tak ada dah, dia kata. Jadinya nama yang dia pilih itu adalah Aisyah. Tuan-tuan, Aisyah adalah nama Hindu depa tu masih lagi kekalkan sebab tidak bawa masuk yang bertentangan dengan akidah kita ni. Tak ada masalah yang tu. Dia letak nama Aisyah dekat depan tu. Saya kata, puan, tahu tak nama Aisyah ini panggilan manjanya adalah Humairah. Tuan-tuan, Nabi panggilkan Aisyah dengan gelar Humairah. Jadinya puan ini akan menjadi kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi kasihkan kepada puan. Tuan-tuan, hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukakan cerita dekat dia tuan-tuan. Mai mana saya nak beritahu pada puan, waktu mana Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Talib. Ketika tersebut Abu Talib ni di hujung-hujung nyawanya. Nabi datang masuk dalam rumah kamar Abu Talib tersebut. Nabi berkata kepada bapa saudaranya, "Qul la ilaha illallah." Wahai bapa saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abu Jahal kata apa dia? Wahai Muhammad, bapa saudara hang ni tidak akan berkata kalimah sebagai rupa. Hang tak ada puluh lah wahai Muhammad. Tuan-tuan, Nabi tak putus asa. Dia berkata lagi, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah. Katalah kalimah la ilaha illallah ini. Maka Abu Talib tidak berkata sampailah habis umurnya. Tiba-tiba turun ayat pada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Time itulah turun tah hidayah ni tuan-tuan ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, aku nak bagi tahu kepada kamu wahai Muhammad, innaka la, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la, tidak, tahdi, mampu berikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjentikkan hati mereka, melunturkan hidayah dalam hati mereka ini dengan apa yang telah mereka sukai, dengan apa yang telah Allah hajati dalam mereka ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga perempuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya beritahu kepada dia. Kata puan,
Kata belajarlah tentang agama. Allah gerakkan hati puan, bukannya pejabat agama, bukannya pegawai masjid, bukannya ada orang-orang yang tertentu, tapi yang menggerakkan hati puan ini untuk masuk agama Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Allah masih lagi ambil tahu tentang puan. Saya kata macam tu kat dia. Tak sedap tuan-tuan, air mata ada meleleh. Tuan-tuan, yalah kita pun rasa terharu tuan-tuan dengan dia kesanggupan dia tu tuan-tuan. Dia main menjabat agama, anak dia dah lama ada Islam, main anak dia main iri mak dia untuk masuk agama Islam ni tuan-tuan ni. Apa yang anak dia rasa? Tak tahu nak kata. Main waktu petang pula tuan-tuan, ada dua orang manusia. Dua-duanya beragama Kristian. Lelaki dua-dua orang tuan-tuan. Laki-laki dua-dua orang. Yang seorang tu main pada South Africa, yang seorang tu main pada Sarawak tuan-tuan. Dia main kata hak South Africa tu tak apalah. Dia kata saya nak pergi ni jabat agama. Dah lah kita buat urusan. Yang main pada Sarawak tu dia main pada poin 4 lebih tuan-tuan. Tak ada nak buat urusan ni. Kata tak apalah. Ada report polis kita masuk dulu. Nanti kita main balik kita buat urusan tuan-tuan. Ambil syahadah dulu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Saya tertarik bila mana seorang yang main pada Sarawak tu dia bertanya kepada saya. Dia kata saya ni nak masuklah agama Islam ni. Dia kata nak masuk agama Islam ni. Habis tu saya tanya apa siapa? Dalam dekat badan saya ni ada tatu. Macam mana? Dia buat macam tu. Kan? Ada tatu macam mana? Saat lagi orang lain tengok saya pelik pula. Dia kata macam tu. Saya kata yang tatu sebelum Islam ni tak ada masalah apa. Tuan-tuan, masuk Islam dahulu, lepas masuk Islam ni jangan duk buat dah perkara macam tu. Tuan-tuan, saya bagi contohlah Abang Long Fadil Singapura. Tuan-tuan, yang tatu penuh muka tu tuan-tuan tu, duk buh kepiah atas kepala, buh serban dan juga sebagainya. Cakap tentang Islam tak ada masalah apa pun. Tuan-tuan, yang tu saya bagi tahu dekat dia. Kata tak apa dah bang, abang masuk Islam ni, hak lama-lama ni Allah akan padamkan. Lah ni abang buka buku baru ni, seolah-olah abang ni dilahirkan semula, tidak langsung kekotoran, semuanya berwarna putih tuan-tuan. Saya kata dekat dia ni, cerita benda yang sama juga. Dia pun rasa Allah tak tahu nak kata lah. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala tu tuan-tuan tu. Yang mari rasa sebab tu pasal apa tuan-tuan? Sebab 3 orang main pejabat agama tuan-tuan. Bukan nak abang kata power apa semua, tidak. Tuan-tuan, bila kita menerima dengan orang baru tu, sekarang saya tanya juga, apa yang menyebabkan abang tertarik dengan Islam ni? Tuan-tuan, kalimah tu kadang-kadang tu kita duk terngiang-ngiang. Kita ada soalkan diri kita ni, aku ni yang keluarnya pada agama Islam ni tuan-tuan, tak gaduh tak Islam ni, kadang-kadang tak pulun macam dengan orang yang nak mengaji agama Islam ni tuan. Yang tu, maka mudah-mudahan tuan-tuan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah ni tuan-tuan. Yang berikutnya, nak cerita hidayah sikit lagi tuan-tuan, sebelum kita sambung ni. Ada satu juga peristiwa baru-baru ni. Dia kata, saya tahulah cerita dia, tapi bukannya Korea Sungai Hulu, Korea lain. Tapi nak declare abang awak siap dah. Kan, bukannya anak Korea Sungai Hulu. Dia ni duduk bersama dengan seorang lelaki 10 tahun dah. 10 tahun dah. Kahwin dah? Tak. Tuan-tuan, ni cerita betul dia kat saya ni. Dia duduk dengan seorang lelaki 10 tahun dah. Anak pada pendudukan mereka berdua itu tanpa kahwin, dia ada 3 orang dah. Tuan-tuan, 3 orang dah. Dia main jumpa saya. Dia main kata, Ustaz, saya ni nak main mengaku salah. Dia kata, mengaku salah pasal apa ni? Main masuk bilik. Kan, main masuk bilik. Sembang kat kaunter ni tak kena. Sembang kat lock lah, main masuk bilik. Panggil lah 2 orang tuan-tuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Jawab main anak dia yang bongsu. Tuan-tuan, perempuan juga. Masuklah bilik, kata, ya, ada masalah apa ni? Nak mengaku salah apa? Ada buat salah apa? Dah Ustaz, saya ni dah duduk dah dengan dia ni 10 tahun dah. Habis tu kami tak kahwin. Allah terlentang kita tuan-tuan. Duduk 10 tahun dah tak kahwin tuan-tuan ni. Tiba-tiba mengaku, kata ni, Ustaz, saya buat salah dah. Saya nak main serah diri. Kata, habis serah diri macam mana ni? Ustaz, suka-sukalah nak buat apa, buatlah kat kami. Tuan-tuan, saya punya style tuan-tuan, bukan nak menghukum tapi nak mendidik. Tuan-tuan, kalau nak hukum boleh je, undang-undang tu ada. Tuan-tuan, tapi mendidik tuan-tuan, lebih menjentik hati mereka. Tu kata hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bukan ada orang paksa depa main jabat agama, tak ada. Tuan-tuan, bila main jabat agama ni kata, saya main nak serah diri, kata saya ni macam mana Ustaz, saya duduk dah dengan seorang lelaki, duduk tanpa kahwin, dah ada dah 3 orang anak dah. Inilah dia. Tuan-tuan, saya kata kat dia, awak buat macam ni. Buat macam ni. Dia pun tak apalah dan juga sebagainya. Saya tanya dekat lelaki-lelaki tu. Tanya abang, saya tanya sikit lah. Apa yang menyebabkan abang tergerak nak kahwin ni? Kalau tuan-tuan, kalau kita lah, jiran kita duduk 10 tahun dah tepi rumah, ada anak 3 orang, agak-agak kita syok dah depa tak kahwin lagi tuan-tuan.
Kita rasa macam mereka kahwin lama dah tu. Sedangkan kita tak tahu mereka tu tak kahwin. Jangan pula malam ni pergi tutup pintu jiran, hang nikah tak nikah, mai surat nikah. Tuan-tuan, tak, hak tu tak apalah. Yang ni yang mai sendiri ni tuan-tuan ni, kita pun tak rasa depa ni mesti orang yang telah lama berkahwin. Jadi bila macam tu dia tanya dekat dia, apa siapa yang patut gerak hati ni, nak mai nak kahwin ni apa siapa? Dia tanya dekat dia. Dia kata, "Ustaz, baru-baru ni saya balik belah rumah saya belah sana." Kan belah sana. Habis tu balik buat apa salamnya? Adik perempuan saya kahwin. Sebab adik perempuan dia berkahwin, Allah tunjukkan dekat dia. Tuan-tuan, habis tu bila saya tengok adik perempuan saya kahwin ni, saya balik tak lena. Saya tanya, saya ni tak kahwin, duduk dengan seorang perempuan. Kata saya ni tak lepas pi Ustaz, saya ni tak jahil, saya memang saya tak sembahyang. Dia mengaku macam tu. Tuan-tuan, kata tak apalah abang, saya tolong abang A to Z. Kata mai borang abang dan juga sebagainya. Mai yang mana saya tolong, saya tolonglah. Abang kahwinlah abang, betulkan agama balik. Saya kata macam tu. Itulah saya main jabat agama ni, saya dah betul lah. Saya rasa bersalah macam mana, buat tak duduk tak senang. Dia kata, tanya dekat perempuan tu, wali ada kat mana? Wali ada kat belah Jitra tu. Tahu tak kata ada orang lelaki-lelaki ni? Tak tahu. Kata ini satu masalah pula. Tak apalah, lah ni buat wakalah wali lah kata. Abang kata nak kahwin perkara semua tu, pergi jabat agama Rumah Manzur tu, pergi buat wakalah wali, mai dekat saya, kita buat wakalah wali ni. Tuan-tuan, mereka pun duk buat perkara semua tu, insya-Allah prosesnya akan mendalam tiba tuan-tuan. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mungkin dengan jentikan hati-hati kita ni tuan-tuan, dengan kita duk buat cara dakwah dan juga sebagainya, dengan orang duk buat cara yang contohnya lihat dengan perbuatan juga sebagainya, menjentikkan hati mereka ke arah ketaatan ni tuan-tuan, tak pasal-pasal kawan tu berhidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tahu? Maka tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka nak cerita yang tu lah malam ni tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi hadis yang kedua kita ni berkenaan tentang zakat. Yang ketiganya adalah zakat. Saya tak baca kot tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ni panjang tuan-tuan, kita dah baca dah dahulu ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca insyaAllah. Baik, yang ketiganya adalah mengeluarkan zakat. Hari itu kita berhenti pada muka ke-83. Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bicara tentang zakat ni tuan-tuan, ada dalam Al-Quran Karim surah Taubah ayat ke-18. Tuan-tuan, Allah berkata kepada kita, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sadaqallahul azim tuan-tuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa-siapa yang duk rajin mai imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan ni, Allah bagi sifat orang yang rajin mai masjid, orang yang rajin mai imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang pertamanya adalah siapa? Man amana billah, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman pada Allah ni, dia buat apa yang Allah perintahkan, dia tak ada banyak cakap dah, dia buat cara dengan ketaatan pada Allah. Yang keduanya adalah beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salah. Yang ketiganya, cirinya adalah mendirikan sembahyang. Yang keempatnya adalah wa ataz zakah, menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk menunaikan zakat ini tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala dia menjelaskan dalam surah Taubah ayat ke-18 ni tuan-tuan ni, bermakna siapa-siapa yang sembahyang, makna kata dia ni orang yang rajin arah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang mengeluarkan zakat ini, bermakna hatinya akan terikat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka moga-moga itu adalah pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika yakunu minal muhtadin, mereka tadi ini akan mendapat hidayah selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah tengok dah tentang pengen zakat. Zakat ini adalah bertambah dan juga bersyukur. Bila mana kita tengok ada pahala yang akan bertambah kepada kita, kurang pada harta benda kita, bukan bererti kita akan jatuh miskin. Tidak. Bermaknanya tuan-tuan, dalam zakat yang dahulu ni tuan-tuan ni, bila mana ada Rasul Nabi Muhammad SAW tidak akan jatuh fakir dengan sedekah. Walaupun ulama hadis mensyarahkan sedekah itulah pengertian zakat tuan-tuan, makna kata kita boleh memahami dah siapa-siapa yang mengeluarkan zakat ini, kata Nabi Muhammad SAW tidak akan jatuh miskin, bahkan ia akan bertambah lagi pada sudut segenap yang lainnya. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita sambung sikit lagi tuan-tuan, kita tengok adakah zakat ini boleh dipisahkan dengan rukun Islam ni? Tuan-tuan, baik, jawab soalan ni.
Harta benda menurut pandangan falsafah Islam ialah harta benda Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia sekaliannya bersekutu mendapatkannya sekalipun di antara tingkatan manusia biasa tidak mungkin disamakan. Makna kata di antara manusia ni takkan sama tuan-tuan ni. Yang ni lebih, yang ni kurang. Yang ni lebih, yang ni kurang. Tetapi depan Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah abdun, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagikan kelebihan di atas muka bumi ini, dia ada harta yang lebih bagi dia. Kawan ni tak ada harta, kawan ni pula orang yang kaya raya. Bermakna dalam ini dia kata manusia tidak bisa mungkin disamakan, tetapi ada pula kemungkinan iaitu sekurang-kurangnya dapat dibantui sekadar yang boleh meringankan beban hidup seorang dengan bantuan yang perlukan daripada zakat yang telah dikeluarkan. Makna kata kawan ni kaya ni tuan-tuan ni, dia sedar ke dia tak sedar ke, dia boleh tolong orang lain dengan harta yang dia ada. Tuan-tuan, harta milik dia tu tuan-tuan. Lagi kita akan tengok nanti ni kalau kita sempat nanti ni tuan-tuan. Pasal kita tengok antara hikmahnya, ada hikmahnya, ada hadis Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan ni. Bila mana kita di alam mahsyar nanti, di padang mahsyar, ada yang kata padang mahsyar dan juga sebagainya, tuan-tuan, dibangunkan kali yang kedua nanti ni tuan-tuan ni, tak ada langsung pai kat atas kita ni. Nak abang apa kepada kita ni tuan-tuan ni? Nak sebut kalimah T-I itu tak apa nak, tak apa nak. Sonok dalam maghrib ni, mana kata tidak berpakaian, seluar pun tak ada, baju pun tak ada, apa pun tak ada tuan-tuan. Laki-laki dengan cara laki-laki, perempuan dengan cara perempuan, tidak langsung pakaian, tak ada malu ke ketika tu? Apa motif yang Nabi nak beritahu pada kita ni tuan-tuan ni? Hikmah dia pak siapa ni tuan-tuan ni? Mai beritahu siap lah, tak bagi jumpa lah tuan-tuan ni, abang siap. Nabi nak bagi tahu pada kita ni tuan-tuan ni, harta kita bukan milik kita buat selama-lamanya. Kita di atas muka bumi ni tuan-tuan ni boleh beli baju yang orang kata baik, boleh beli baju yang mahal, tuan-tuan boleh beli seluar yang mahal, seluar yang branded, boleh beli kasut yang mahal dan juga sebagainya. Depan Allah nanti ni tuan-tuan, tak ada guna benda tu. Tak ada guna benda tu. Jangan kita duk sangka bahawasanya yang ni harta kekuasaan aku, yang ni aku yang punya. Makna kata tak ada langsung perasaan kita nak berkongsi harta kita dengan orang yang lain. Nabi tunjuk pada kita tuan-tuan, hang kaya tara mana sekalipun, depan Allah nanti bila dibangunkan yang kedua, tidak ada harta, pakaian dan juga sebagainya. Tak ada apa tuan-tuan. Bagi kita ni tak ada apa sebagai hamba yang mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Zakat adalah keperluan bagi anggota masyarakat yang timpang hidupnya. Kewajipan mengeluarkan zakat sama dengan kewajipan memberikan sembahyang, dan Allah satukan sebutan sembahyang dan zakat dalam ayatnya yang berbunyi surah Baqarah ayat 110. Yang ni jawapannya. Tuan-tuan, adakah zakat ini boleh dikeluarkan pada hukum Islam? Jawapannya tidak. Tidak. Tuan-tuan, kokoklah ada gerakan kata kami nak sembahyang tapi kami tak mau nak keluarkan zakat. Mana kata tak boleh, zakat dengan sembahyang tak boleh pisah ni tuan-tuan. Sembahyang dengan syahadah ni pun tak boleh pisah. Mana kata ada turutan-turutan dia, ada kaitan dia tuan-tuan. Kita tengok rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Dalam syahadah tu dia ada kaitan dengan sembahyang. Betul tak? Betul. Sembahyang kita ada tak mengucap? Ada. Tuan-tuan, dalam ni juga Allah bagi tahu pada kita, sembahyang juga ada kaitan dengan zakat. Tidak boleh dipisahkan. Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikanlah kamu akan sembahyang, kata Allah. Wa itu adalah dengan dan juga dan ini waw ini adalah waw ma'iyah, waw bersama-sama. Tuan-tuan, macam dengan apa ada kita bagi contoh dalam kalimah bahasa Arab ni, Zaidun wa Aliyun zahaba ila al-madrasah. Contoh macam tu lah. Dan maksud daripada dia, Zaid dan juga Ali zahaba. Zahaba telah pergi, tuan-tuan, ilal madrasah, ke sekolah. Tuan-tuan, makna kata apa dia ni? Zaid dengan Ali tadi ni, dia pergi apa seorang-seorang berasingan ke? Tak. Yang kita faham pada kalimah tadi ni tuan-tuan, Zaid wa Ali, Zaid dan juga Ali ini zahaba, bersama-sama. Makna kata Zaid ni dia jalan dengan Ali, sama-sama pergi ke sekolah. Macam tu juga dengan kalimah ni tuan-tuan ni, wa aqimus salata wa atuz zakah. Sembahyang ni dia kena seiringan dengan zakat. Makna kata tak boleh nak berasingan. Tuan-tuan,
Tak boleh. Kena beriringan, dia kena berdampingan, dia kena berhampiran ni. Sebab itulah Allah berkata dalam surah ayat 110 dan surah Al-Hajj ayat ke-41, alladzina idza makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah. Yang ni dalil kita yang kedua. Banyak tuan-tuan dalam Al-Quran ini bila mana Allah sebut tentang kata zakat dan juga sembahyang. Tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dimasukkan dua dalil dalam ini. Alladzina idza makkannahum fil ard. Mereka sekiranya kami berikan kedudukan makkannahum fil ard, di atas muka bumi Allah ini, nescaya mereka ini akan mendirikan sembahyang, aqamus salah wa atuz zakah. Mereka juga akan mengeluarkan zakat. Makna kata tuan-tuan, yang boleh kita ambil hikmah tuan-tuan, ayat Al-Hajj yang 41 ni tuan-tuan, kalaulah Allah beri kedudukan kepada kita, tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan kepada kita lebih pada orang lain ni, Allah bagi kita lebih pada orang lain ni, bermaknanya tuan-tuan ni, kita tengok balik, kita ni semayang ke tak? Alhamdulillah semayang. Kita tengok balik, kita keluar zakat ke tak? Ya, kita keluarkan zakat. Bermakna Allah angkat darjat kita ni tuan-tuan ni. Itu maksud dia. Makna kata Allah bagi tempat untuk kita ni. Sebab kita buat benda yang baik, kita keluarkan zakat, kita menunaikan sembahyang, maka Allah sendiri yang berkata, jika mereka sekiranya kami berikan kedudukan yang teguh dalam muka bumi Allah ini, nescaya mereka akan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai yang buat benda macam ni? Tuan-tuan, kita mungkin sebab kita orang yang belajar tentang agama, yang luar-luar tu macam mana, tuan-tuan, kesedaran kita nak menunaikan perkara zakat ni dan juga sebagainya, maka kalaulah kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita faham konsep Nabi Muhammad SAW ini, maka kita akan menjadi seorang yang berjaya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antaranya lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tak ada dalam kitab ni tuan-tuan ni, tapi dalam hadis ni ada Khalid bin Aslam, yang mana dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, hadisnya adalah bernombor 4661. Tuan-tuan, baik, kharajna ma'a Abdullah bin Umar faqala hadha qabla an tunzala zakah falamma unzilat ja'alaha Allah tahran lil amwal. Tuan-tuan, apa katanya? Kami keluar bersama dengan Abdullah bin Umar. Kemudian faqala, Nabi berkata, hadza qabla an tunzala zakah. Ini adalah sebelum diturunkan tentang zakat, difardukan tentang zakat, diperintahkan tentang zakat. Falamma unzilat, bila mana ayat ini ataupun perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ja'alaha Allah tahran lil amwal. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan harta-harta ini bersih, kata Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan. Nah, jadinya orang yang bukan zakat ini tuan-tuan, dia bukannya buat suka hati dia, dia ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikut cakap Nabi Muhammad SAW. Baik, apa yang dikatakan surah tadi ni? Yang katakan ayat yang turun ni tuan-tuan ni, apa kata dia? Yakni qauluhu azza wa jalla, ayat Al-Quran dalam surah Taubah ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam surah Taubah ayat 35. Bermaknanya siapa yang bukan zakat ni tuan-tuan, hartanya adalah bersih, tapi kena yakin bahawasanya perbuatan kita itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya tuan-tuan, anna a'rabiyan, yakni pada Abu Hurairah, ada dalam Sahih Bukhari, rakam hadisnya ataupun nombor hadisnya 1397. Tuan-tuan, ni nak abang tak kembali zakat ni tuan-tuan ni banyak nak abang kata zakat ni memang cukup banyak. Kalau buka dalam apa dia ni software hadis dia tuan-tuan, memang cukup banyak. Maktabah Syamilah ke ataupun dan juga sebagainya, memang cukup banyak. Anna a'rabiyan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tuan-tuan, seorang Arab ni datang pada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata kepada Nabi, dullani, wahai Muhammad, ya Rasulullah, dullani, kau tunjukkanlah kepada aku, kau ajarilah aku
Bukan macam tu maksud dia. Ala amalin, satu benda, satu perbuatan, satu amalan, idza amiltuhu, jika aku buat perbuatan tadi, amalan tadi, dakhaltul jannah, maka kata Arab tersebut, aku akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni direct tuan-tuan, ni direct. Seorang Arab tanya dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ajar sat dekat aku ni, hang habar kita sat dekat aku ni, aku nak buat satu benda yang mana aku buat benda ni, aku boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik, hadis ni adalah hadis yang sahih. Qala, apa kata Nabi? Ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama sekali, buatlah ibadat pada Allah, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dah dulu ni, tuan-tuan. Nah, ikhlas paling mulia, ikhlas yang paling baik, ikhlas yang paling afdal dalam segala perbuatan. Perbuatan ini akan rosak dengan dua benda. Ingat tak ingat, tahu lagi lah. Yang pertamanya adalah riya, tuan-tuan. Riya itu kata apa dia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal mendengar kata Nabi, yasirur riya syirkun, sedikit riya itu merupakan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh kepada ikhlas ini adalah riya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat benda ni akan masuk syurga. Yang pertamanya, buat ibadat pada Allah, janganlah kamu mensyirikkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak buat apa benda sekalipun buatlah, tuan-tuan. Jangan kita buat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nak berniaga lah, minta maaf lah kalau ada orang berniaga malam ni ataupun dalam ni, tuan-tuan. Sungguh nak berniaga lah, janganlah menggunakan perbuatan-perbuatan yang tak baik, tuan-tuan. Ni dah kawan tu berniaga benda yang sama, tempat tak jauh mana, tuan-tuan. Pi bulak boleh buh dekat dia nak makan apa pun tak ada, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Tu syirik pada Allah Subhanahu taala. Faham tak pi buh tu? Tuan-tuan, dia pi tabak-tabak dan juga sebagainya, dia buh macam-macam, dia pi tanam dekat kedai dan juga sebagainya. Percayalah, rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Semut pun ada rezeki dia, cacing pun ada rezeki dia. Takkan manusia Allah nak buat macam tu, tuan-tuan. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah bagi rezeki dia bighairi hisab. Nak bagi, Allah akan bagi pada dia. Yang penting kita usaha dah. Dia pergi jahanam orang tu, tuan-tuan tu. Tak tahukah dia juga akan mati depan Allah Subhanahu wa taala kalau pernah melakukan syirik pada Allah. Allah ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Itu yang pertama, jangan buat syirik pada Allah. Yang keduanya, wa tuqimus shalah maktubah, mendirikan sembahyang yang maktubah. Maktubah ni yang fardu, tuan-tuan, yang fardu. 5 waktu saya semalam ni kena jaga. Tu 5 ciri yang kata Nabi Muhammad bagi palang pada kita. Hang buat benda ni akan masuk syurga. Yang ketiganya, wa tuaddiz zakah, menunaikan zakat al-mafruḍah, yang mana merupakan satu kewajipan fardu bagi kamu untuk mengeluarkannya. Berniaga ada zakat berniaga. Lagi pada lagi pertanian ada zakat dia. Hambala lembu ada zakat dia dan juga sebagainya. Maka segala zakat-zakat ni kena dikeluarkan. Ada emas yang banyak di rumah, tuan-tuan, tak pakai tak mana pun, nah duk biar saja je, duk dalam beg dan juga sebagainya, maka kena keluarkan zakat. Nah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya kata Nabi, wa tasumu Ramadan, berpuasalah kamu pada bulan Ramadan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tu adalah hadis, tuan-tuan, yang dikatakan tentang kelebihan orang yang mengeluarkan zakat. Baik, kalau dengan sembahyang seorang sentiasa dapat menghubungi Allah, maka dengan zakat pula seseorang dapat membetalikan dirinya dengan masyarakat. Sembahyang itu tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini merupakan tali sama manusia. Tuan-tuan, dengan bantuan zakat lah kita boleh bantu pada orang lain. Dengan harta kita benda lah orang tu boleh hidup, tuan-tuan. Orang tu boleh hidup, tuan-tuan. Tumbang harta benda kita ada dekat dia tu, tuan-tuan tu. Pahala boleh main dah dekat kita. Ya. Amalun salihun, benda-benda ataupun amalan-amalan yang soleh ini tetap akan sampai walaupun telah kita meninggal dunia. Baik, yang berikutnya dia kata lagi kepada kita, malah dengan zakat itu menjadikan dirinya bersih, jiwanya jadi suci, perasaannya menjadi tenteram, tidak ada yang mengikutinya kerana hatinya tidak dihinggapi dengan perasaan loba, tamak. Tuan-tuan, tu kita tengok dah pada muka surat yang ke apa dia tu, yang tentang apa dia tu, dalam muka surat yang ke-79 surah Ma'arij ayat 19 sampai 23 tu, tuan-tuan tu, sifat-sifat orang manusia ni, tuan-tuan, dia antaranya dia tamak dan juga halabah.
Tuan-tuan, tunggu bila kita keluarkan zakat ni, macam kita sembahyang lah tuan-tuan, sembahyang fardu. Tuan-tuan, saya tengok sembahyang sunat, sembahyang fardu. Kita buat sembahyang fardu, apa kita akan rasa? Tenang tu, tak tahu nak kata apa dah. Macam tu juga jangan zakat. Tuan-tuan, ni kalau kita ada perasaan kita khasyah dengan Allah ni, ta'abudiyah kita adalah dengan Allah ni tuan-tuan ni, masuk Ramadan, tak tunggu dah sampai 29, 30 tu tuan-tuan tu. Dia mula main 15 ke atas Ramadan ni, dia rasa aku teruk senang dah pasal apa ni, zakat aku tak buat. Tuan-tuan, walaupun mereka kata afdal ada tak ada waktu-waktu dan juga sebagainya, aku teruk tenang ni, pipi bayar zakat ni, tenang nak buat apa pun tak apa, lega dah. Tuan-tuan, yang tu dia kata pada kita ni tuan-tuan ni, jiwa jadi bersih ni tuan-tuan ni, perasaan ditentram, tidak ada dikata-kutinya, kerana hatinya tidak dengapi dengan perasaan loba. Dia tahu dah tuan-tuan, dan dia boleh elak dah segala benda-benda yang menyebabkan dia ini mengutamakan dunia daripada akhirat. Baik, di samping ini dia telah menunaikan kewajipan untuk memenuhi hajat hidup orang yang perlu serta berusaha menegakkan keadilan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala surah Taubah ayat 112. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berikutnya surah Ma'arij ayat 4 hingga 25. Tuan-tuan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada harta-harta mereka ada hak yang maklum yang perlu mereka tunaikan bagi orang-orang yang meminta. Lis-sa'il, as-sa'il itu orang yang minta tuan-tuan ni, yang tidak keperluan dekat dia ni. Dulu kita tengok dah asnaf zakat ada 8 ni, yang mana fakir dia apa dia, yang mana miskin dia tu apa dia dan juga sebagainya. Fakir ni lebih rendah daripada miskin. Miskin tu elok sikit daripada fakir tuan-tuan. Nak ulang balik tak? Ulang balik sikit no? Baik, fakir ni sebagai contohnya, dia perlukan RM10 dalam hidupnya sehari. Tiba-tiba dia hanya boleh RM3 saja, maka statusnya adalah fakir. Tuan-tuan, miskin ni apa dia? Miskin ni dia perlukan RM10 tuan-tuan dalam hidupnya, tetapi dia hanya berjaya mengumpulkan RM8 sahaja. Tu contoh dia macam tu lah. Tuan-tuan, dia boleh hidup tak? Boleh, tapi tak apa nak cukup. Fakir ni lebih rendah daripada miskin. Baik, dia kata dekat sini, lisail, orang-orang yang minta dan juga orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam hak-hak ini, dalam harta mereka ada hak-hak yang maklum. Maklum ini kembali pada ahnas zakat yang 8 tadi tuan-tuan. Baik, perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mengambil harta orang yang mampu, kerana harta orang-orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu, sebagaimana yang telah ditegaskan di ayat tersebut adalah membuktikan bahawa harta bukannya kemuliaan seorang secara mutlak sehingga boleh dimiliki atau dibelanjakan menurut kemauan hatinya. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, macam tadi lah yang saya kata tadi ni tuan-tuan ni, yang di alam mahsyar nanti ni tuan-tuan, berhimpun ni sampai tak ada langsung pakaian tuan-tuan, nak bagi tahu harta tu bukannya milik kita yang mutlak tuan-tuan. Baik, nak belanja harta boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita ada harta kita, nak belanja boleh, tak ada masalah, belanja. Islam larang tak nak kaya? Tak, belanja. Nak kaya? Kaya tuan-tuan, usaha kena ada. Sebab itulah dalam maqasid syar'iyah, Islam menggariskan kalau nak belanja satu-satu harta kita ni tuan-tuan ni, dia bahagi pula kepada 3. Tuan-tuan, nak kaya tak ada masalah. Ni kita keluar sikit pada tajuk zakat tuan-tuan ni, hari kita patah balik. Nak belanja duit kita tak ada masalah. Nak kaya tak ada masalah. Nak ada harta yang banyak tak ada masalah. Tuan-tuan, nak belanja harta boleh. 3 syarat dia, 3 label dia. Yang pertama, kenal pasti kita nak belanja tu untuk tujuan apa. Tuan-tuan, yang pertamanya, asas yang paling tinggi adalah daruriyat, keperluan asas kita ni tuan-tuan ni. Yang tu, kalau kata kita nak belanjakan untuk itu, maka Islam kata tak apa, go on. Tuan-tuan, yang keduanya, bila dah daruriyat ni, keperluan asas tu telah pun kita ada, kita nak apa dia? Hajiat, melengkapi hajat-hajat kita. Tuan-tuan, kita nak lebih selesa sikit. Contoh dia apa dia? Contohnya, kita ambil daruriyat, keperluan asal hidup kita ni adalah rumah. Kita ambil rumah. Tuan-tuan, kita sewa rumah. Dalam rumah tu tak ada apa, dongai. Tuan-tuan, dongai. Tama-tama orang baru kahwin dia tahu lah tuan-tuan, nak mula hidup tu cukup payah. Masuklah rumah sewa ni tak ada apa, kipas tak ada, TV tak ada, mesin basuh tak ada, mesin apa lagi, semua tak ada. Tuan-tuan, peti air semua tak ada.
Tuan-tuan, kabinet dapur pun pakai letak atas kotak je. Tahu lah. Kan? Semua orang macam tu, betul tak tuan-tuan? Mana ada orang kata masuk lepas kahwin tu dia kaya tu kecuali lah kalau pak dia tu bagi duit kat dia. Mana kaya tu tuan-tuan. Kan jenis dia kena cari hidup sendiri ni tuan-tuan ni. Kan nak beli rak TV pun tahan sat dulu 3-4 bulan letak dululah atas kerusi. Kerusi tu pula nak repuk dah tuan-tuan. Itu pengalaman kita. Tuan-tuan, pengalaman kita tu cara nak senang tuan-tuan. Bukan boleh senang macam tu saja. Baik. Nah, jadinya dalam rumah sewa tu tuan-tuan tu tak ada apa, kosong. Maka daruriyat dia telah pun sediakan apa dia? Tempat tinggal. Tu kata daruriyat ni. Tak ada rumah, tak boleh duduk. Jadi dia kena ada rumah, dia boleh duduk. Tuan-tuan, rumah ini satu benda yang kita kena ada dalam hidup kita. Baik, bila duduk dalam rumah ni tak selesa lah. Tak selesa lah. Nak beli kipas angin lah. Boleh dah beli kipas angin. Yang tu adalah hajiat. Melengkapi keperluan asas. Boleh tak? Jawapannya tak ada masalah. Beli. Tuan-tuan, beli. Yang ketiganya, bila mana daruriyat telah pun selesai. Tuan-tuan, nak rumah sewa ada-ada. Lepas tu letak kipas angin ada-ada. Kan? Hak lain semua pun kuih lama pun kuih ada-ada. Tuan-tuan, lepas tu dia nak apa dia? Tahsiniyat. Dia nak bermewah-mewahan. Boleh tak? Jawapannya boleh. Agama tak larang. Maksud mewah mana macam mana? Rumah dia dah ada. Tuan-tuan, lepas tu dia letak lagi kipas angin. Lepas tu dia ada lagi dia nak tak apa dia lagi? Dia nak bermewahan. Tuan-tuan, dia letak aircon dalam rumah dia. Salah tak tak aircon? Jawapannya tak salah. Tuan-tuan, jangan pula rumah sewa pun tak ada. Tuan-tuan, kipas angin pun tak ada. Tiba-tiba beli aircon. Tak tahu letak mana. Tuan-tuan, hak tu kata payahlah jenis tu. Kan? Sama lah juga macam dengan anak-anak muda kita lah ni tuan-tuan ni. Anak-anak muda kita. Kan? Nak mewah-mewah dalam hidup. Nak benda yang mahal-mahal. Tapi tak ada apa bagi dia. Tuan-tuan, nak bagi faham tu masalah. Kan? Nak gadget mahal-mahal. Kalau kita tengok aku ni tuan-tuan. Kan? Contoh macam tu lah. Aku ni tak pakai handset macam ngahang tu lah. Baru belajar handset ni. Patah kata-kata. Tu dia kamera keluar belakang. Tuan-tuan. Tapi bagi dia tak ada apa. Nak buat tu boleh tak? Tengok balik. Boleh ke tak boleh? Maka Islam gariskan 3 benda tadi ni. Marah anak-anak muda malam ni kat saya tuan-tuan. Tapi sungguh. Tuan-tuan. Ni nak bagi tu contohnya. Nak kahwin. Tak apa kahwin. Islam bukan ada masalah apa kahwin. Tuan-tuan. Tapi mampu ke tak? Mampu ke tak? Tu masalah dah. Tuan-tuan. Hukum asal ni lari ku jauh ni. Asal zakat ni masuk buat kahwin pula ni. Baik, kata sekilas. Hukum asal nikah ni adalah harus. Tuan-tuan, harus untuk semua berkahwin. Tuan-tuan, orang perempuan yang kahwin dah, ada tak kahwin dah. Orang lelaki ni boleh lagi. Kan? Tu pegang buku merah dia kata nak pergi mana tu bang? Hati-hati bang. Kan, mentang-mentang lah tak jauh mana. Baik tuan-tuan. Jadinya hukum asal nikah adalah harus untuk semua orang berkahwin. Tetapi hukum itu akan berubah apabila berubah keadaan dia. Tuan-tuan, ramai anak muda tak sedar tuan-tuan, dia ada keadaan wajib nak berkahwin dah. Apa wajib? Wajib ni arti kata dia mampu. Tuan-tuan. Dan juga dia berkeinginan untuk berkahwin. Mampu tak? Mampu ada pasangan. Mampu tak? Mampu ada kerja. Nak kahwin tak? Nak. Pasal tak kahwin? Sabar tak sampai lagi. Duk sabarlah tak sampai lagi. Menyebabkan tanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Tu kata tu wajib tu. Kan? Wajib nak kahwin ni. Tapi wajib juga akan berubah pada keadaan-keadaan yang lain. Haram berkahwin bila mudaratkan pasangan dia. Tak kira lah ada penyakit dan juga sebagainya. Tuan-tuan, nak kahwin? Boleh tak nak kahwin? Boleh. Kan? Nak kahwin boleh tak? Baru ni ada seorang nak kahwin. Kan? Pak perempuan tu kata tak apa Ustaz, bagi kahwin Ustaz tak mau fikir dah Ustaz, dia ni tak boleh buat apa dah. Dia ikut laki-laki saya tak mau dah Ustaz Dia ikut laki-laki saya tak mau dah, bagi lepas. Tanya kat laki-laki tu, nak kahwin ke ni? Nak kahwin? Mas kahwin berapa? Dia buat 4 angka. 4 angka tuan-tuan. 4 angka ni. Mana mas kahwin? Ada kat ayah perempuan. Kan? Ayah perempuan pegang mas kahwin. Dah, ni duit saya. Tuan-tuan, habis tu hang buat 4 angka ni, hutang lu. Tuan-tuan, nak kahwin pun hutang dengan bakal pak mentua 4 angka tuan-tuan. Dia kata hang tak ada hutang lah, hang ni bukan ada kerja tak mana pun kata. Hang kerja apa? Dia abang lah baru mula kerja apa ke semua, hang payah ni hidup. Hang nak bayar hutang lagi juga kata saya. Hang lah ni buka dompet hang ada banyak mana? Tuan-tuan. Dia buka dompet dia, agak-agak RM4 yang keluar tuan-tuan. Ni tuan-tuan betul ni. Agak RM4. RM3 yang ada.
Tuan-tuan, RM3 ya, main nak kahwin. Kata hang ni biar betul ni. Kata, betul ni. Saya kata, saya kata kat wali, kata tak apa dah wali, kita tangguh dulu lah. Nampak sangat saya pun tak apa nak lepas ni, kata nak kahwin macam mana ni, lepas ni nak makan macam mana dia pada orang ni, RM3 je. Tuan-tuan, wali kata apa, tak apa lah ustaz, bagi lepas juga ni, ambil lah 450 ni ustaz, saya bagi hadiah lah dekat dia ni, dia bayar balik lah, bagi lepas dah lah ustaz. Sampai tara tu buat nikah lah, baik patah balik tajuk kita, kena berhenti dah. Baik. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dekat sini dia kata harta itu bukanlah kepunyaan seorang secara mutlak sehingga boleh dimiliki ataupun dibelanjakan menurut kemauan hati, tetapi harta adalah kepunyaan Allah yang ditetapkan bahagiannya kepada orang-orang yang Ia telah tentukan. Siapa yang tentukan ni? Allah Subhanahu Wa Taala, surah Taubah ayat ke-60, tu ada 8 asnaf zakat tersebut. Baik. Dan pembahagian yang ditentukan itu wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat, dan barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat wajiblah diambil daripada secara paksa. Paksa. Hang tak mau keluar zakat ni, aku paksa hang keluar zakat. Tuan-tuan, kalau raja kerajaan ni tahulah. Pasal keluar zakat ni, tak lagi dia main surat pada Jabatan Zakat ni. Menurut kata bahawa ni zakat ni potong RM10 ni tak boleh pi. Hang ni duk makan apa lebih pada tu ni, potonglah sikit lagi. Dia main surat macam tu. Tuan-tuan, kita naik guru kata, hui, main hantar kata bini kat guru ni, tuan-tuan. Tapi tak apalah, baguslah tu inisiatif dia. Baik. Diambil secara paksa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sewaktu ada orang-orang Arab tidak mahu mengeluarkan zakat sebaik saja Rasulullah wafat. Kita berhenti dekat sini. Iaitulah puak-puak ahlul riddah, puak-puak yang murtad. Lepas mana Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, tuan-tuan, ada orang-orang ketika itu dia tak mau ikut dah. Sebab siapa? Sebab Nabi dah tak ada dah. Mana kata mereka mengamalkan Islam itu ketika Nabi berada sahaja bersama dengan mereka, dan juga mereka enggan mengeluarkan zakat, buat benda yang seumpama jahiliah dahulu. Maka Abu Bakar dia memerangi mereka. Kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang bagaimanakah Abu Bakar dia memerangi puak-puak riddah, orang-orang yang murtad selepas mana Nabi SAW meninggal dunia ataupun wafat dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan juga pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya rasa cukuplah sampai sekadar di sini dulu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapat berkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, redha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salam yang berakhiran bagi saya untuk malam ini. Maka nak maklum bahawasanya minggu depan saya rasa tak ada aku sebab saya keluar Ustaz. Saya masuk pula hari Rabu, tuan-tuan, hari Rabu, tapi malam. Sebab hari Rabu tu saya kena jadi panel temu duga Ustaz. Jadi rasa-rasa tak sempat nak patah balik mai. Hari Khamis tu saya ada lah, insya-Allah. Cadang-cadangnya macam tu lah. Tapi rasa-rasa mungkin tak sempat pun. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Yang keduanya adalah ni dah masuk dah bulan hujung Jamadil Akhir macam biasalah pesanan saya. Maka akan masuk bulan Rejab, masuk bulan Syaban. Bulan Rejab kita akan tengok Isra juga Mi'raj. Saya percaya masjid ni juga akan buat sambutan Isra dan juga Mi'raj. Masuk bulan Syaban kita akan ada baca Yasin 3 kali. Saya percaya juga Masjid Aisyah juga akan menganjurkan baca Yasin 3 kali. Maka save the date. Save the date ni Isra Mi'raj dia akan gabung sekali dengan Ramadan. Tuan-tuan, ihya Ramadan sekali tu. Maka bulan Syaban kita akan ada baca Yasin sebanyak 3 kali. Mailah. Nanti ni mana tahu kok Cikgu Umi ke, dia umum sebelum Jumaat ke, insya-Allah kita akan buat dan juga sebagainya. Mailah beramai-ramai. Jangan pula duk harapkan benda makan dan juga sebagainya. Tak, main-main dulu. Nanti ada lah tu, rupanya ada orang buat makan, rupanya alhamdulillah untung aku main malam ni. Ikhlas tu ada, ikhlas baca Yasin, tiba-tiba tengok benda makan tu, dia main pula dah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, save the date yang berikutnya, yang ketiganya, kalau ada isteri dan juga anak-anak perempuan, balik pesan pada mereka, bayar puasa habis ke tak lagi. Macam tu juga tanggungjawab sebagai seorang suami. Yang tak kahwin lagi jangan duk pandai-pandai lah. Hang tu bukannya suami dia lagi, tak duk ganda-ganda lah. Ni gedik tak tahu tahan.
Kan, nah bagi kesah dulu lah agama ni baru dia tanya dah. Itu cara dia. Kasar memang kasar, nak bagi kenal lah tu. Kan, ni tak lepas kahwin ni haram. Belum, minta maaf lah. Kan, tak mau ambil tahu langsung benda-benda isteri yang tu tak boleh. Nah, maka sebagai seorang suami yang baik, ambillah tahu tentang isteri dia. Balik lagi tanya, sayang. Kan. Abang nak tanya ni, kan, sayang bayar habis ke tak lagi? Bayar apa abang? Puasa lah sayang. Orang habis lama dah. Contoh macam tu lah. Kan, orang habis lama dah. Oh ya ke, alhamdulillah. Amoi baru nak tanya ke? Kan, hak tu kalau hak jenis makcik-makcik macam tu. Hak kasar lagi dia kata apa dia? Orang berhenti lama dah benda tu, tanya apa lagi nak? Jadi kalau ada orang macam tu tuan-tuan, maka kita lepas dah tanggungjawab kita dengan mereka. Samalah kalau ada anak perempuan dan juga sebagainya, tambah anak perempuan yang telah pun sampai akil baligh dan juga sebagainya, pastikan mereka telah pun membayar hutang puasa yang telah mereka berhutang pada tahun-tahun yang lepas. Fidyah tetap kena fidyah tuan-tuan, tapi kita bayarlah hutang tu dengan masih lagi ada masa kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti di sini dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada pertemuan dikenai berkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berkat dan juga sebagainya. Dan kita minta pada Allah, bagi Allah berikan kekuatan untuk kita teruskan lagi sakit bakir umur kita dalam ketaatan pada Allah, dan minta Allah terima segala benda yang kita lakukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح سرورنا ويسر لنا أمورنا كلها يا كريم. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل ما فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين وفائزين ممتازين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.